Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga para pelajar berada dalam keadaan cergas dan gembira bersama keluarga. Saya Syed Lamsar bin Syed CR daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor akan menyampaikan kuliah bertajuk Pengurusan Kewangan Tadika Swasta. Kewujudan lebih daripada 20 jenama yang bernaung di bawah Persatuan Franchise Malaysia seperti NURI, QDIS Worldwide Edu System, Smart Reader Kits, Pusat Perkembangan Minda CIC dan sebagainya, serta pelbagai jenama lain yang menawarkan perkhidmatan seumpama seperti Little Skellips, Real Kids, Genius Outlets, Brainy Bunch, Pasti dan beberapa lagi dapat dijadikan sebagai petunjuk positif terhadap industri perkhidmatan asuhan dan didikan awal kanak-kanak di negara kita. Masyarakat telah mula menerima tadika swasta sebagai saluran pendidikan alternatif serta menganggap tadika swasta mampu menyediakan persekitaran pembelajaran yang dikatakan lebih Islamik. Bagaimanapun, faktor persaingan sesama pengusaha menyebabkan sebilangan tadika swasta tertekan dengan beban kewangan sehingga menjejaskan kualiti yang sepatutnya disediakan. Ini disebabkan sama ada oleh sumber pendapatan yang dijana tidak mencukupi atau perbelanjaan yang dibuat tidak dirancang dengan sewajarnya. Maka adalah penting hal ehwal kewangan diurus dengan sebaik mungkin di tadika. Pengurusan tadika dan taska swasta bukan sahaja menumpu pada orientasi perkhidmatan sosial, tetapi ia juga berteraskan kepada entiti perniagaan agar institusi ini terus dapat menawarkan perkhidmatan berkualiti kepada masyarakat. Beberapa kajian melaporkan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan usahawan kecil Bumiputera adalah: pertama, kelemahan mengurus; kedua, kegagalan pemasaran dan kesukaran mendapatkan pembiayaan; ketiga, penglibatan terhad dalam pasaran antarabangsa; dan keempat, kekurangan pekerja berkemahiran. Orientasi perniagaan perkhidmatan tadika dan taska mungkin sedikit berbeza, namun secara amnya pentadbir-pentadbir di tadika dan taska swasta, sama ada mereka adalah guru, pengasuh, pengurus atau pengusaha sendiri, perlu memiliki kemahiran mengurus, khususnya aspek pengurusan kewangan. Ia penting untuk meningkatkan daya saing institusi serta mengekalkan kualiti perkhidmatan. Pengurusan kewangan, terutamanya perakawanan, merupakan nadi kepada perniagaan. Perakawanan adalah satu proses merekod, mencatat dan meringkaskan semua urus niaga perniagaan secara sistematik. Tujuan utama dan kebaikan kita mencatat segala urus niaga adalah: pertama, daya ingatan manusia yang terhad, ataupun dengan bahasa lain, kita mudah terlupa dengan apa yang berlaku semasa kita menguruskan transaksi perniagaan. Kedua, catatan yang lengkap dan sempurna memudahkan penyediaan laporan-laporan kewangan yang lain seperti penyata kewangan yang terdiri daripada buku tunai, ledger am, buku penghutang, buku pemiutang, dan buku belian dan sebagainya. Ketiga, semua catatan yang dibuat adalah merupakan sejarah dan bukti lengkap perniagaan. Ini amat penting sebagai petunjuk untuk pengusaha tadika mengetahui pada bulan berapakah jumlah kutipan yuran atau perbelanjaan tadika meningkat atau sebaliknya. Ini membolehkan pengusaha bersedia lebih awal bagi mengatasi masalah aliran tunai bulan yang berikutnya. Keempat, ia memudahkan pengusaha untuk memohon bantuan pembiayaan atau grant dari institusi kewangan atau agensi kerajaan. Rekod perakawanan yang disediakan menjadi alat pengukur kemajuan sesuatu perniagaan. Ia akan memudahkan sesuatu permohonan pembiayaan itu diluluskan oleh pihak-pihak tertentu. Kelima, penyata kewangan yang disediakan dapat membantu kita menilai kemajuan kewangan perniagaan kita pada masa-masa tertentu. Keenam, segala hutang piutang perniagaan dapat dikawal dan dikutip. Dan yang terakhir, ketujuh, penyata kewangan juga membolehkan pengusaha tadika mengetahui jumlah harta dan nilai tanggungan perniagaan mereka.
Pengurusan kewangan adalah umpama menyedut nafas. Manusia menyedut udara yang mengandungi 21% kandungan oksigen. Apabila menghembus keluar, kandungan oksigen adalah 16%. Kadar oksigen yang disimpan dalam badan adalah 5%. Setiap kali kita bernafas, badan mesti menyimpan jumlah oksigen yang cukup untuk terus hidup. Jika sebaliknya berlaku, manusia akan mati setelah bernafas dengan negatif beberapa kali. Perumpamaan oksigen adalah seperti wang. Setiap pernafasan seperti setiap pusingan sebulan. Anda menarik nafas di awal bulan apabila pelanggan membayar dan menghembus keluar nafas sedikit demi sedikit sehingga ke akhir bulan. Anda hendaklah pastikan jumlah wang keluar kurang daripada wang masuk supaya bakinya boleh disimpan sebagai keuntungan. Jika sebaliknya berlaku, Anda tentu perlukan bantuan luar untuk bernafas. Pengurusan kewangan merupakan satu aspek terpenting bagi menjamin kejayaan operasi sesebuah tadika. Tadika yang diuruskan dengan berkesan mempunyai peluang untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan menonjolkan imej yang baik pada kalangan ibu bapa sekaligus meningkatkan daya saing di pasaran. Sebaliknya, pengurusan kewangan yang tidak cekap menyebabkan timbulnya pelbagai masalah kepada pengusaha seperti kelewatan bayaran gaji guru, tidak dapat menyediakan kemudahan pembelajaran yang diperlukan dan sebagainya. Situasi sebegini memberi imej buruk kepada sesebuah tadika dan seterusnya kepada masyarakat sekaligus mengurangkan daya saing untuk mendapatkan bilangan pelajar yang diperlukan. Lazimnya, untuk memulakan perniagaan, seseorang pengusaha perlu memiliki sejumlah modal dan aset, iaitu harta. Modal adalah wang tunai yang diperuntukkan oleh pengusaha untuk dilaburkan bagi memulakan perniagaan. Modal akan bertambah sekiranya perniagaan mendapat keuntungan, tetapi modal akan berkurangan jika sekiranya perkhidmatan tadika tidak mendapat sambutan. Aset adalah sesuatu bernilai yang dimiliki oleh pengusaha yang digunakan untuk tujuan berkaitan perkhidmatan tadika. Ianya boleh dikategorikan pada aset tetap dan aset semasa. Aset tetap adalah harta yang dimiliki atau dibeli oleh pengusaha dengan tujuan memperolehi hasil atau pendapatan, tetapi bukan untuk dijual, serta mempunyai bakat yang tertentu. Contohnya, pembelian bangunan untuk dijadikan premis tadika, termasuk segala perabot, peralatan pejabat dan seumpamanya. Aset semasa merupakan harta yang tidak jelas dari segi bentuk, mudah berubah dan tidak mempunyai nilai tetap, di mana nilai pegangan pada suatu masa senantiasa berubah mengikut keadaan. Contohnya, uniform kanak-kanak yang ditempah daripada pekedai dan disimpan di tadika untuk dijual kepada ibu bapa. Para pelajar sekalian, anda sepatutnya mempunyai cita-cita dan keazaman untuk menjadi seorang pengusaha taska atau tadika mulai sekarang. Dapatkah anda fikirkan kaedah terbaik untuk mendapatkan modal bagi memulakan perniagaan anda? Selain memohon pinjaman daripada institusi kewangan, terdapat pelbagai skim dan bantuan disediakan oleh kerajaan untuk membantu siswazah memulakan aktiviti keusahawanan, termasuklah dalam bidang perkhidmatan tadika. Perkara pertama yang perlu diketahui oleh seorang pengusaha yang ingin memulakan perniagaan tadika adalah unjuran tentang kos menjalankan operasi tadika. Kos ini adalah segala kos yang diperlukan untuk memulakan perniagaan tadika. Berdasarkan pada sumber yang disediakan oleh Institut Keusahawanan Negara, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, seseorang pengusaha memerlukan tidak kurang daripada RM70,000 untuk memulakan perniagaan perkhidmatan tadika. Antara kos pelaburan yang utama dalam perkhidmatan tadika adalah kos aset tetap, modal kerja, kos pentadbiran, kos pemasaran, kos operasi dan kos praoperasi. Kos aset tetap adalah pelaburan yang diperlukan untuk mendapatkan tapak dan bangunan, menyediakan kemudahan dan peralatan pembelajaran termasuk pembelian kenderaan dan sebagainya. Modal kerja adalah merujuk pada kos pentadbiran, aktiviti pemasaran dan kos praoperasi.
Kos praoperasi adalah kos yang ditanggung sebelum memulakan operasi seperti bayaran pendaftaran institusi, mendapatkan lesen perniagaan, aktiviti pemasaran, dan sebagainya. Perbelanjaan sesebuah tadika amnya meliputi kos bagi penggajian guru-guru dan pentadbir, dan ini termasuk caruman KWSP dan SOKSO yang diwajibkan, serta allowance kerakyaan, kos sewa ataupun bayaran pinjaman premis, bil-bil bulanan, makanan, alatan pembelajaran, dan perbelanjaan aktiviti pembelajaran. Pengusaha perlu menyenaraikan perbelanjaan ini berdasarkan keperluan pembayaran harian, mingguan, bulanan, setengah tahun, dan bayaran tahunan. Dapatkah anda kenal pasti bayaran-bayaran perbelanjaan ini? Mengenal pasti dan menyenaraikan dengan tepat segala perbelanjaan yang ditanggung oleh pihak tadika adalah penting kerana ia merupakan asas untuk menentukan yuran yang perlu dikenakan bagi setiap kanak-kanak yang mendaftar. Rujuk jadual yang ditunjukkan di slide V-Clip ini dan cuba fikirkan sesuatu bagaimana kadar yuran harus dikenakan pada ibu bapa untuk setiap kanak-kanak yang mendaftar. Ditunjukkan di sini, yuran yang dikenakan bagi seorang kanak-kanak adalah RM360. Jika anda beranggapan kadar tersebut adalah tinggi dan mengurangkannya daya saing tadika anda di pasaran, maka apa yang anda perlu lakukan adalah mengurangkan perbelanjaan tadika atau meningkatkan jumlah kanak-kanak yang mendaftar kepada had maksimum yang dibenarkan di tadika anda. Ditunjukkan di slide V-Clip adalah contoh kadar yuran-yuran bagi sebuah tadika. Amnya, pendapatan utama sesebuah tadika adalah daripada yuran yang dibayar oleh ibu bapa. Pendapatan akan meningkat sekiranya terdapat ramai kanak-kanak yang mendaftar. Penentuan yuran biasanya bergantung pada jenis perkhidmatan yang disediakan oleh tadika itu sendiri. Antara yuran-yuran yang biasa terdapat di sesebuah tadika adalah yuran pendaftaran, yuran aktiviti, yuran buku kerja, yuran peralatan, dan yuran alat tulis. Pengusaha hendaklah berusaha bersama guru-guru untuk menjana pendapatan tambahan selain daripada yuran lazim yang dikenakan pada ibu bapa. Contohnya, menganjurkan program tertentu pada musim cuti sekolah, acara jualan, dan sebagainya. Sebagai seorang usahawan, anda hendaklah bercita-cita besar untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan daripada semasa ke semasa serta mengembangkan perniagaan iaitu membuka cawangan yang seterusnya. Adalah penting seorang pengusaha taska atau tadika untuk mengenal pasti unjuran perbelanjaan dan pendapatan bagi setiap bulan dalam setahun. Ada bulan tertentu pendapatan mungkin berkurang dan ada bulan tertentu perbelanjaan mungkin meningkat. Dapatkah anda fikir akan sebab-sebabnya? Berdasarkan kira-kira untung rugi tahunan, pengusaha juga perlu mengunjurkan perbelanjaan untuk 3 tahun ke hadapan. Pendapatan kumulatif yang ditunjukkan dapat memberikan bayangan untuk anda mengembangkan perniagaan. Memiliki cawangan-cawangan tadika adalah penting kerana potensi sesebuah tadika di sebuah lokasi mungkin akan menurun disebabkan pelbagai faktor seperti kekurangan jumlah populasi penduduk dan sebagainya. Maka cawangan-cawangan baru akan dapat menampung penurunan pendapatan di sesebuah cawangan yang lain. Pulang modal secara mudah merujuk pada tempoh untuk mendapat kembali wang yang telah dilaburkan untuk memulakan perniagaan. Ia juga boleh merujuk kepada keseimbangan antara kos perbelanjaan untuk menawarkan perkhidmatan dengan yuran yang dikenakan kepada para pelanggan. Dalam konteks perniagaan tadika, pengusaha hendaklah memastikan tadika mampu menarik sejumlah tertentu kanak-kanak dan yuran yang dikenakan pada ibu bapa boleh digunakan untuk membayar gaji guru serta semua kos pengurusan termasuk bil-bil utiliti, sewaan bangunan, pinjaman institusi kewangan, dan sebagainya. Pengusaha tadika perlu berusaha untuk mempercepatkan pencapaian titik pulang modal iaitu mendapat kembali modal yang telah digunakan untuk memulakan perniagaan. Antara strateginya adalah dengan meningkatkan kadar yuran dan mengurangkan perbelanjaan. Bagaimanapun, setiap strategi ini perlu dirancang dengan berhati-hati kerana ia mempunyai impak yang tersendiri. Sekian untuk kuliah kali ini. Terus kekal fokus untuk cemerlang. Selamat maju jaya. Kita jumpa lagi di kuliah akan datang. Terima kasih.